Selamat kembali semua. Hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang Minecraft. Saya akan kenalkanlah tentang sejarah Minecraft dan juga asas-asas Minecraft. Macam mana nak main Minecraft, apa yang kita perlu faham. Macam mana Minecraft boleh menjadi permainan nombor satu dekat dunia. Sampai 200 juta lebih unit jualan Minecraft sudah terjual. Dan juga hampir 500 juta pemain untuk Minecraft. Jadi dia merupakan permainan yang popular dan nombor satu, terutamanya di abad ke-21. Okey. Baiklah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang Minecraft dan pengenalan dan asasnya juga. Okey. Baiklah. Okey, mula-mula kita ketahui dulu tentang bagaimana Minecraft ni boleh bermula ataupun sejarah permulaan dia lah. Okey, Minecraft ini dicipta oleh Marcus Persson ataupun nickname atau gelaran dia dipanggil Nox pada tahun 2009. Pada tahun 2009, maknanya dah lebih kurang 11 tahun yang lalu lah. Okay. Dan Minecraft ni dia dapat inspirasi. So Marcus ini ataupun Nox, dia dapat inspirasi dari permainan Dwarf Fortress dan permainan bertajuk Infiniminer. Okey, kepada yang tak tahu apa tu Dwarf Fortress dia macam game untuk management fortress ataupun pengurusan kubu. Macam okey, kalau kubu ni apa sumber yang kita perlukan, macam mana manpower ataupun human capital yang diperlukan untuk mempertahankan kubu tu. So dia game macam game jenis pengurusan lah, kena manage sumber dan resources lah. Okay. Kemudian Infiniminer ni, siapa yang pernah nampak screenshot ataupun pernah main game ni, dia memanglah nampak sebiji macam Minecraft sebab dia adalah permainan yang menggunakan blok juga. So, tapi dia yang membezakan dia dengan Minecraft ialah Infiniminer ni dia tak banyak, tak colourful, tak apa orang cakap, tak pelbagai macam Minecraft kita nampak sekarang ni. Macam Minecraft kita ada macam-macam kita boleh buat, kita ada tanah, kita ada batu, kita ada pasir dan sebagainya jugalah. Tapi Infiniminer ni dia fokus macam kat kawasan pelombongan dan dia punya langit pun warna hitam saja. Dan ya dia dapat lebih primitif lah daripada Minecraft yang kita ada sekarang ni, langit biru macam dunia sebenar. Tapi dengan menggabungkan kedua-dua idea daripada game Dwarf Fortress dengan Infiniminer ni, terlahirlah dari situlah inspirasi untuk Marcus Persson ataupun buat permainan Minecraft. Digabungkanlah visual ataupun grafik macam Infiniminer dengan cara permainan pengurusan sumber dari Dwarf Fortress. Dan Minecraft ini dilancarkan secara rasmi pada 18 November 2011. Okey, tapi kan tadi kat atas kita tengok dia dicipta pada tahun 2009 tapi dilancarkan secara rasmi pada tahun 2011. Apa maksudnya? Maksudnya pada 2009 ni dia tak lancarkan, dia hanya versi yang pertama atau versi percubaannya dikeluarkan pada tahun 2009 tapi tak adalah secara official, tak adalah secara rasmi. Hanya pada tahun 2011 tu, pada 18 November tu barulah dikeluarkan secara rasmi. Dia keluar daripada versi percubaan ataupun versi beta. Okey, kat bawah ni kita nampaklah gambar Nox dengan logo Minecraft lah. Ni logo Minecraft. Ni kalau siapa yang pakai Pocket Edition ataupun yang pakai main Minecraft kat mobile phone, iOS atau Android, pernah nampak lah ikon ni kan. Okey, itu sejarah permulaan dia. Kemudian pada tahun 2014, Microsoft yang sama yang memiliki Windows dengan Microsoft Office membeli Mojang Studio. Mojang Studio ni adalah studio yang diasaskan oleh Nox ataupun Marcus tadilah. Dia beli, maknanya Microsoft beli Mojang Studio ni yang memiliki hak intelek kepada Minecraft pada nilai 2.5 bilion US dollar. 2.5 bilion US dollar pada tahun 2014. Okey. So kat situlah ada perubahan sikit dalam corporate punya structure untuk Minecraft sebab sekarang ni dulu dia dimiliki oleh Mojang Studio je, tapi sekarang ni Mojang Studio dah kena beli Microsoft, maknanya kepala dia ataupun parent corporate dia ialah Microsoft. Dan kemudian pada tahun 2016
Minecraft edisi pendidikan dilancarkan ataupun education edition lah. So kenapa tiba-tiba kita ada edisi pendidikan pula? Kenapa ada education edition? Kenapa nak untuk pendidikan? Untuk pada yang tak pernah main atau pernah nampak macam mana Minecraft ni berfungsi ataupun gameplay dia. Gameplay dia ada menerapkan nilai-nilai STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Sebab itulah sebab ada beberapa kajian yang telah dilakukan yang menggunakan Minecraft dapat Minecraft ni, dengan menggunakan Minecraft dia dapat meningkatkan lagi daya ingatan dan daya dan pembelajaran kanak-kanak apabila diorang belajar sambil menggunakan Minecraft. Okey, sebab Minecraft ni bukan setakat permainan video je. Dia open world, dia kotak pasir. Dan dia maksudnya dalam dunia Minecraft tu, dalam permainan Minecraft tu macam-macam boleh terjadi. Kita boleh buat kelas, kita boleh buat perjumpaan. Dia tak terhadap permainan untuk keseronokan saja. Untuk pembelajaran, untuk pemikiran kritikal pun boleh diterapkan dalam permainan Minecraft. Okey. So macam saya cakap awal tadi, Minecraft dah terjual lebih daripada 200 juta unit jualan dan sudah hampir 500 juta pemain seluruh dunia. 500 juta dah hampir berkurang separuh bilion lah, setengah bilion pemain. Dan penduduk dunia kita ada lebih kurang 8 bilion. Maksudnya seorang daripada 16 orang adalah pemain Minecraft. Bayangkan. Okay, betapa besarnya Minecraft sekarang ni. Okay. Next. Okay, macam saya cakap tadi, cara permainan Minecraft ni, kepada siapa yang tak pernah main Minecraft, dia merupakan jenis permainan yang dunia terbuka. Maknanya pemain bebas meneroka persekitaran dunia dia. Maknanya kalau kat situ ada gunung, dia boleh jalan kat gunung tu. Kalau dia nak ambil pasir kat gunung tu pun dia boleh ambil. Kalau dia nak lalu ikut sungai, mungkin dia boleh buat rakit dan dia boleh meneroka melalui sungai lah. Kemudian bukan itu saja, dia juga ada merupakan permainan yang kotak pasir ataupun dalam bahasa Inggeris dia sandbox lah. Sandbox ni membawa istilah dia, definisi dia ialah permainan yang membolehkan pemain untuk mencipta, mengubah ataupun memusnahkan persekitaran. Maknanya dalam permainan tu dia boleh, tak kisahlah, dia boleh buat macam-macam, dia boleh buat berdasarkan undang-undang ataupun peraturan dalam game tu lah. Contoh permainan lain yang kotak pasir di dunia terbuka adalah macam GTA 5, Grand Theft Auto. Itu pun dia menggunakan konsep dunia terbuka dan kotak pasir. Maknanya pemain tak terhadap sahaja macam mission ataupun tugasan-tugasan yang dibagi oleh permainan. Pemain boleh meneroka dunia ikut kehendak mereka dan mereka boleh mengubah ataupun memusnahkan ataupun mencipta benda baru dalam dunia permainan tu. Okey. Dan macam saya cakap tadi, sebab Minecraft ni dari inspirasikan pada dua jenis game tadi, Infinite Miner dengan Dwarf Fortress. So dalam Minecraft, pemain bukan sahaja boleh bebas meneroka, mereka juga kena belajar macam mana nak mengurus sumber. Mereka juga boleh buat pertanian, peternakan dan macam-macam lagi lah. Macam saya cakap tadi, ialah jenis kotak pasir. Pengurusan sumber yang dimasukkan di sini ialah pemain. Macam dunia sebenar, kan kita kalau kita jalan jauh-jauh kan, kita lapar. Okay, kita lapar, kita nak makan. So sama juga kalau pemain dalam Minecraft, kalau dia banyak sangat buat kerja, jalan jauh apa semua, dia akan ada meter hungry ataupun meter kelaparan yang dia pemain kena dapatkan makanan. Macam contoh kita tengok sini, kita ada carrot dengan tu gandum sebenarnya. So gandum tu dia boleh masak, boleh jadi roti, boleh jadi macam-macam lah. Macam dunia sebenar lah. So pemain kena belajar macam mana nak menguruskan sumber-sumber ni, macam mana nak kena, sebab makanan-makanan ni tak tumbuh ada tapi taklah tumbuh macam Australia. So dia kena buat pertanian untuk pastikan dia ada supply makanan setiap masa. Dan kalau dia makan daging, dia pun kena ternak lembu ataupun ternak kambing biri-biri untuk dapatkan daging diorang ataupun kapas daripada kambing biri-biri. Itulah maksudnya tadi, macam saya cakap tadi kan, Minecraft ada edisi pendidikan sebab gaya permainan Minecraft yang orang cakap
kotak pasir dan dunia terbuka, dan dia memerlukan tahap pengurusan sumber. Pemain kena menguruskan sumber yang mereka ada untuk pastikan mereka hidup dalam persekitaran dunia Minecraft tu. Dia memupuk daya pemikiran kritikal, dia memupuk cara untuk berfikir, menyelesaikan masalah. Kalau makanan tinggal sikit, apa nak buat? Kalau tak cukup, kalau tak ada carrot ataupun tak ada benih untuk tanam, untuk buat pertanian, macam mana lagi kita nak survive dalam dunia ni? Adakah kita boleh bela lembu, ataupun kita boleh bela kambing biri-biri, dan banyak lagi lah. So dia memerlukan daya pemikiran kreatif, daya pemikiran yang kritikal, dan juga perlu perancangan jugalah. Kena merancang lah. Kalau carrot banyak ni tanam, berapa lama dia boleh bertahan dalam permainan. Sebab dalam Minecraft pun kita ada malam siang, ada kita dan hari tu pun ada. So pemain kena tahu macam mana nak balancekan ataupun nak seimbangkan semua sumber yang mereka ada, dan macam mana nak mengeksploitasikan sumber yang mereka ada dalam permainan tu untuk terus hidup lah, orang kata istilah hidup dalam, survive dalam dunia persekitaran Minecraft. Okay, Minecraft ni dah ada 3 jenis ataupun 3 mode permainan. Pertama dia ada survival, kemudian dia ada creative dan adventure. Okay, semua kita tengok apa tu survival. Okay, survival adalah jenis atau mode permainan yang pemain kena melombong sumber. Maknanya dia kena cari kat mana nak dapatkan pasir, kat mana nak dapatkan tanah, kat mana nak dapatkan besi, kat mana nak dapatkan emas, kat mana nak dapatkan sumber-sumber yang lain lah, nak dapatkan benih, nak dapatkan carrot. Dia kena cari itu sendiri. Dia kena cari kat dunia besar ni. Dia tak disediakan. Mereka kena kena meneroka dunia tu, persekitaran tu, untuk mencari sumber-sumber yang mereka perlukan untuk survive dalam permainan dia. Kemudian mereka juga boleh membina structure sendiri, boleh buat rumah, boleh buat bangunan, boleh buat kereta api dan sebagainya lah. Kemudian dalam survival mode juga, pada masa yang sama, selain diorang boleh kena mencari sumber, boleh buat rumah sendiri, boleh buat bangunan sendiri, mereka juga kena lawan dengan zombie, alisi ataupun creeper. Creeper yang warna hijau ni, yang petak warna hijau ni. Ni creeper. Creeper ni, bila pemain dekat dengan dia dalam radius tertentu, dia akan meletup. So kalau tak nak creeper ni meletupkan rumah dia, dia kena, sama ada kena tewaskan ataupun kena lari dah kalau nampak creeper ni. Creeper ni dia akan nampak, kalau dalam radius tertentu, pemain masuk dalam radius dia akan kejar pemain ni lah. Kalau tak pun kena tewaskan dia lah sebelum dia meletup. Sama jugalah macam zombie dengan ahli sihir ni. Zombie ni pun sama, kalau dia dekat dengan pemain, pemain akan ambil damage ataupun kerosakan lah. Bila dia kena kerosakan, dia punya kesihatan, dia punya health tu, health meter dia akan berkurang lah. Macam tadi kita ada meter kelaparan ataupun hungry meter, dia pun ada, pemain juga ada health meter lah. Health meter ni kalau jadi kosong, matilah kira je pemain tu. So dia kena pastikan zombie ni tak tewaskan dia, ataupun dia kena tewaskan zombie tu dulu lah. Sama dengan ahli sihir ni, dia akan baling dekat pemain racun ataupun kesan-kesan yang buruk lah dekat pemain. So dia kena elakkan lah, sama ada tewaskan dulu ataupun elakkan daripada jumpa kita panggil dia mob lah, mob yang dalam Minecraft dalam survival mode. Dan selalunya creeper dengan zombie ni dia akan keluar bila waktu malam lah. Bila waktu malam dia orang akan keluar. Waktu siang dia orang tak akan keluar, sebab zombie ni bila kena matahari dia terbakar. Tapi creeper ni kena matahari dia dapat dia hidup. Ya ahli sihir ni dia kadang-kadang waktu siang pun dia keluar. So itulah survival mode. Dia kena adalah faktor-faktor yang dia orang kena ambil kira untuk pastikan tak mati dalam dunia Minecraft tu. Kemudian dalam survival mode tak boleh terbang bebas. Maknanya dalam survival mode dia tak boleh terbang suka hati. Tapi kalau dia ada item ni yang kita panggil Elytra, dia boleh terbang. Dia item special lah yang membolehkan pemain untuk terbang. Tapi dia susah sikit nak dapat sebab dia kena pergi kat Underworld. Lepas tu dia kena cari kat mana simpannya Elytra ni. Okay, itu survival mode. Dia yang pemain mode yang default lah selalu kalau orang main Minecraft lah. Kalau dia orang cakap the default gameplay yang biasa lah. Kemudian kita ada creative mode. Macam nama dia, creative mode adalah mode yang di mana player lebih bebas daripada survival mode tadi. Tak ada, diorang tak perlu nak kena cari sumber. Sumber semua boleh diakses dengan mudah.
dan tanpa terhad, tak perlu cari, dia terus boleh buka je dia punya option, dia boleh terus ambil semua apa yang dia orang perlukan. Macam makanan ke, nak cari besi, batu, pasir, besi, semua tak perlu cari, semua dah ada, boleh diakses dengan mudah tanpa terhad pula tu. Macam bila dia orang tak boleh cari, tak perlu lagi nak melombong semua lah. Dalam Minecraft kan, Minecraft mining melombong kan. Jadi dia tak perlu, semua dah tersedia. Dan diorang boleh dalam mod ni juga boleh terbang secara bebas tanpa menggunakan Electra. So tanpa item Electra yang saya kata tadi, diorang boleh terapung. Sebab Electra ni dia terbang tapi dia tak terapung, dia kena gerak setelah bergerak. Tapi kalau dekat creative mode ni, dia nak kata, bukan terbang lah, dia macam terapung, dia boleh terapung kat mana-mana kan. Kalau 3D dimension kan, dimensi 3D kita ada X, Y, Z dan X kan. Dia Z tu yang atas bawah tu, dia boleh control lah, maknanya dia boleh stop dekat Z 60, tak payah bergerak tak apa rasa. Tapi kalau pakai Electra, dia kena sentiasa bergerak. Kalau berhenti, jatuh. Lepas tu dia akan ambil kesan damage lah. Kalau kena kesan damage, dia jagalah. Kalau sampai kosong, akan matilah, kena start balik game dia lah. Okay, itu creative mode. Dia lagi bebas lah. Dia selalunya orang guna creative mode ni kalau dia orang nak buat something yang buat bangunan yang cantik ke, nak design bangunan yang macam piramid ke. Dia kalau siapa yang just nak membina ataupun nak design sesuatu dalam Minecraft, dia selalu akan pakai creative mode lah. Okay, kemudian kita ada adventure. So adventure pula, mode dia macam survival, tapi dalam mode ni dia tak boleh musnahkan ataupun tak boleh musnahkan ataupun dia tak boleh nak tambah sesuatu dekat persekitaran tu. Maknanya persekitaran dia tu dah lock, dah kena kunci, maknanya tak boleh ubah. Macam kalau macam tu lah. Tapi kalau macam tapi pemain still boleh berinteraksi dengan item macam pintu, dia masih boleh buka, button ataupun butang dia masih boleh tekan, card ataupun kereta sorong tu dia masih boleh naik, boleh bergerak, toggle ataupun dia punya tual tu masih dia boleh berinteraksi. Dia boleh berinteraksi tapi dia tak boleh mengubah persekitaran. Dan selalunya orang guna mod ni kalau dia nak, macam dia dah buat design cantik-cantik kan, dah buat piramid ke, dah buat sphinx ke, dah buat macam Seven Wonder of the World, macam tembok besar Cina ke, dia nak showcase kat kawan dia, nak tunjuk kat kawan dia, aku dah buat macam ni. Tapi kadang-kadang kawan dia masuk, kadang-kadang dia kacau, dia musnahkan bangunan tu ke apa ke, letak bom ke, meletup ke apa. So pemain akan guna adventure mode ni untuk pastikan dia orang tak boleh nak ubah apa-apa kat persekitaran tu. Dia tak boleh letak bom, dia tak boleh nak kodek, tak boleh melombong, tak boleh apa. Dia just boleh tengok, boleh berinteraksi saja. Itu adventure mode lah. So macam saya tadi, kita ada 3. Kita ada survival, creative dan adventure. Okay, so ni adalah contoh apa yang kita boleh bina atau kita boleh design dalam Minecraft. Nampak ini boleh buat satu macam bandar lah. Memang ni masa zaman-zaman pertengahan dekat Eropah kan. Ada dinding, lepas tu ada istana kat tengah, tu kat luar tu ada kawasan pertanian. Lepas tu yang ni pun sama juga lah. Ni ada kapal di kawasan kat tepi tebing tu. Ni dia design sendiri lah. Pemain boleh buat design sendiri macam kat atas ni, bangunan kat atas ni. Okay, kemudian ini pun sama jugalah. Mereka bentuk design sendiri, mereka boleh buat. Dan ni mungkin saya rasa dia buat guna creative mode lah, sebab dia boleh terapung sana sini untuk letak design ni. Sebab kalau guna survival mode dia susah sikit, sebab dia kena lompat dekat batu-batu ni untuk letak, untuk design lah. Okay. Yang ni pula ada space shuttle tapi bukan Amerika punya lah, ni Sweden punya kot. Sweden punya apa benda dia. Ni dia boleh buat sendiri lah. Ni kalau dia nak buat, dia boleh buat macam lift pun boleh dia. Kalau dia nak buat, dia boleh buat macam lift pun boleh, dia boleh buat macam dia masuk kat sini, lepas tu dia naik lift, lepas tu dia lalu sini pun boleh masuk dalam ni juga. Tu dalam Minecraft dia boleh buat something macam ni lah. Okay. Kemudian ni yang ni buat macam IKEA lah. Ini saya ada kereta lagi. Ni saya rasa dia pakai mod jugalah. So dia dalam Minecraft dia tak ada imajinasi tu, tak terhad lah. Dia ikut imajinasi pemain nak buat apa, macam-macam dia boleh buat mengikut imajinasi masing-masing lah.
So yang Minecraft ni sebenarnya macam saya cakap tadi, dia memang memupuk budaya, mencipta, bereksperimen dengan persekitaran. Lepas tu tadi kita ada edisi pendidikan, sebab dia memang memupuk STEM, Science, Teknologi dan Engineering. Dan juga sebab Minecraft ni dia berdasarkan blok, dan blok ni dah ada koordinat dia masing-masing. So pemain pun kena tahu ya, okey, koordinat mereka berapa, okey, ni dah berapa tinggi ni, berapa blok dah berapa tinggi. Contoh 10 blok dah tinggi, itulah ukuran dia. Sebab dalam Minecraft ukuran dia dalam blok, dan dia juga boleh tahu juga posisi dia orang dalam dunia tu kat mana ni posisi dia. Kalau nak balik semula ke posisi tu, macam mana nak balik? Dia kena tahu koordinat, kena tahu baca koordinat dan sebagainya lah. Tu sebab Minecraft tu banyak penyelidik ataupun cikgu cuba guna Minecraft untuk bahan pembelajaran, untuk meningkatkan minat murid-murid dalam sains, teknologi dan engineering dan matematik. Dan juga macam saya cakap tadi, kita boleh buat macam-macam dalam Minecraft. Dia juga memupuk daya kreativiti individu, dan juga kalau macam siapa yang main dalam atas talian, dia boleh bekerjasama dengan orang lain lah. Macam dia ajak kawan dia untuk buat piramid sama-sama. Sebab piramid kadang-kadang besar kan. So, kalau nak buat yang besar, dia kena ramai-ramai lah baru cepat siap kan. Dia juga memupuk semangat kerjasama lah. Sebab kalau tengok dalam budaya Minecraft ni, banyak yang melibatkan kolaborasi ataupun kerjasama di antara pemain untuk cipta sesuatu ataupun buat pecah rekod dunia. Itulah kebaikan Minecraft. Okay? Saya rasa itu saja. Dan seterusnya kita tengok demo macam mana kita nak main kalau nak start main Minecraft, terutamanya kalau kita dalam survival mode. Alright, next. Okay, so ini adalah Minecraft. Okay, Java edition, edisi Java. So Minecraft. So macam kalau tengok grafik kat sini, dia tak adalah macam realistik sangat pun ataupun macam terlalu cantik grafik dia. Grafik dia simple macam tahun 2000, awal 2000. Tapi yang utama dalam Minecraft ni adalah cara permainan dia ataupun gameplay dia. Okay, apa kita terus pergi ke single player. Okay, macam ni, dan sini saya boleh buat dunia ni dunia saya sedia ada lah. Tapi untuk kes ni saya nak buat create a new world. Saya tekan create a new world. Contoh kat sini saya buat contoh. Okey, contohlah. Okey, dan kat sini saya boleh select game mode survival, hardcore, creative. Okey, so kat sini cakap survival, search for resource, craft, gain level, health and hunger. Maksudnya mode yang mana saya kena cari sumber, saya kena buat peralatan, kena buat rumah sendiri, kemudian kena tambah pengalaman, tahap kesihatan dan juga lapar lah. Macam kalau kita pergi kat hardcore ni lagi ditambah lagi lah, lagi susah. Dan kalau mati terus habis lah game tu. Kalau kreatif ni pula resource unlimited, tak perlu cari sumber, boleh free flying macam saya kata, boleh terbang dan boleh musnahkan blok instantly. Satu lagi saya sebut nak mention, kalau Minecraft, kalau kita nak musnahkan blok tu, bergantung pada jenis blok tu. Kalau macam tanah dia senang sikit lah. Kalau macam batu, dia akan ambil masa lambat sikit. Kalau kita pakai tool lagi senang, baru lagi senang dia nak musnah lah. So macam sebab kita akan cuba yang survival. Difficulty, okay, tak apa, mungkin kita ambil normal. Kemudian allow cheat, okay, kita off. Dia macam-macam setting kita boleh buat sebenarnya untuk dunia ni. Dan kita boleh juga tambah rule. Tapi untuk yang ni saya tak buat apa-apa lah. Kita buat yang biasa je. Survival, normal, dan saya buat create new world. Okay. Makin masa dia akan buat new world. Okay, ini tengah loading. So dalam Minecraft, dunia di generate secara nak kata random pun tak random jugalah sebenarnya, sebenarnya ada. Tapi untuk setiap pemain dia akan mendapat dunia-dunia yang berbeza. So permainan dia untuk setiap pemain, pengalaman dia berbeza sebab dunia yang dihasilkan setiap kali dunia baru atau create new world dibuat adalah berbeza. So sekarang ni saya dalam Minecraft lah. So macam kat bawah, kotak kat bawah ni, kalau kita tengok kotak kat bawah ni adalah tempat item saya. Dan kemudian kita ada yang gambar hati tu. Gambar hati tu adalah tahap kesihatan saya, dan yang sebelah kanan dia itu pula adalah tahap kelaparan. So dalam Minecraft, pertama sekali yang kita kena buat ialah kita kena dapatkan kayu. So untuk dapatkan kayu, saya kena potong pokok lah. So nampak macam ni. Kalau kayu dia akan ambil masa lambat sikit. Contoh macam ni, 1, 2, 3, 4, dia akan ambil berapa masa. Tapi kalau contoh saya potong tanah ni, dia cepat sedikit berbanding dengan kayu. Okay,
So, dan kenapa kita perlu dapatkan kayu dulu? Sebab kayu kita boleh buat peralatan dengan kayu. So, kita akan mulakan dengan peralatan kayu, kemudian kita akan naik taraf ke peralatan yang menggunakan batu, kemudian kita boleh naik taraf peralatan yang menggunakan besi, menggunakan emas dan juga menggunakan belian. So, dia macam dunia sebenar lah. Kita tak boleh terus start dengan peralatan yang terus sangat powerful lah. Tapi kita start dengan peralatan yang simple, kemudian sedikit demi sedikit kita naik taraf teknologi kita. Okey, kemudian saya dah ada kayu. Mungkin saya cari lagi satu lagi pokok untuk dipotong. Dekat situ. Okey. Kita tips dia, setiap kali permainan survival kita kena dapatkan kayu dulu untuk memulakan kita membuat crafting table. Crafting table adalah table yang ataupun meja yang membolehkan kita untuk tak boleh naik. Okey. Bolehkan kita untuk craft macam-macam ataupun mencipta macam-macam peralatan lain. Okey, tu ya. Okey, sekarang saya akan tekan E dekat saya punya papan kunci. Kemudian saya akan letak ni dekat crafting maknanya membina. Dia akan ada, nampak dia akan tukar daripada pokok ni. Sekejap saya contoh. Okey, kalau saya letak kat sini, saya ambil satu je. Saya letak satu je. So, satu pokok ni boleh dapat kayu. Dapat papan lah basically, maksudnya ke papan kat sini. Dapat 4 papan. Okey, papan ni pula saya boleh buat, saya letak dia susun dia macam ni. Saya boleh dapat crafting table. So dalam Minecraft dia, kita kena tahu kalau nak buat crafting table macam mana susunan dia, apa bahan yang diperlukan. So bergantung pada bahan dan susunan dia, kita boleh mencipta benda yang berbeza. So macam sekarang ni saya perlukan crafting table supaya saya boleh mencipta benda yang lagi banyak, bukan setakat just crafting table. Sebab 4 ni dia terhad. Sebab kalau saya nak dapatkan lagi banyak-banyak tools saya boleh cipta ataupun peralatan, nampak ni sekarang ni saya dah ada crafting table, saya tengah pegang, saya letak kat tanah, dan kemudian saya klik kanan, dia akan ada 9 crafting. 9 crafting ni saya ada banyak benda yang saya boleh cipta. Nampak? Saya tekan ni, ada buku ni. Oh, ini benda yang saya boleh cipta dalam Minecraft. Saya boleh buat apple. So setakat ni resepi dia tak unlock lagi. Macam nampak tadi sekarang ni resepi saya hanya untuk kayu je. Kalau saya dapat batu nanti saya boleh buat macam-macam lagi. So sekarang ni saya nak buat dulu batang kayu yang ni. Saya nak batang kayu stick, dia panggil stick. Saya nak batang kayu ni dulu sebab bila saya dapat batang kayu ni, saya boleh buat pedang, saya boleh buat pickaxe ataupun cangkul, bukan macam cangkul lah, kapak dan juga bukan senduk, shovel, dan juga untuk pertanian ni hoe. Okey, macam ni pertama saya perlukan untuk saya gali batu, kemudian alamak tak cukup. Nampak macam research. Okey, macam ni lah yang dimaksudkan yang kita kena menguruskan sumber. Okey, macam ni tak cukup. So saya kena buat lagi kayu ni, batang kayu ni, kemudian barulah saya dapat menggunakan buat pedang ni. Okey, kemudian apa yang saya nak buat seterusnya? Okey, saya cari dulu kawasan yang ada batu. Okey, macam ni kan. Kalau saya cuba potong, okey, sekejap, saya ambil lagi satu. Okey, ini ada kapak. Bergantung kepada peralatan yang saya gunakan, dia akan masih ambil berbeza untuk pecahkan suatu blok ni. Contoh kalau saya guna kapak, lagi cepat untuk kayu. Okey. Macam ni dia ada drop item atau drop yang item kan. Ini adalah benih lah, benih untuk pokok. Ni dapat saya dapat kayu dia bagi. Okey, kemudian okey, ni maksud saya dengan batu. Oh, bahaya juga tu. Okey, saya nak cari batu macam tu. So, saya pergi dekat ni ada haiwan. Kuda ni kuda kita boleh tunggang dia, tapi kita kena ada saya tak tahu apa nak panggil tu. Kita kena ada alat yang kita boleh tunggang dia, baru kita boleh naik atas dia dan kita boleh pandu dia. So macam ni dapat saya batu. Saya dapatkan batu. So saya galilah. So kalau saya pakai yang pickaxe ni, dia laju sikit. Tapi kalau saya pakai kapak, nampak slow dia punya kadar dia nak pecah tu, kadar dia nak rosak tu sangatlah lama berbanding dengan peralatan. Dan bila tak kena peralatan tu, saya takkan dapat blok tu. Blok tu dia akan terus hilang dan saya tak dapat nak ambil blok tu. Macam tadi saya pecahkan ni, saya dapat blok batu ni. So dalam Minecraft kita kena tahulah apa peralatan apa nak guna untuk pecahkan apa, untuk buat apa. So
minda tu kena sentiasa kreatif dan kena aware lah. Maksud dia basically dunia sebenar tapi dalam dunia maya lah. Dia memupuk daya pemikiran yang rational, realistic dan juga kreatif lah. Sebab bergantung kepada keadaan. Kalau kita tak ada, contoh saya tak jumpa batu kat sini, susah jugalah saya nak dapatkan peralatan batu. Okey, kalau saya dah ada peralatan batu, apa yang saya akan buat seterusnya lah, saya letak balik ni kat sini. Kalau saya nampak, saya dah ada ni, nampak stone hoe, stone sword, stone axe, kapak besi, ni pickaxe besi. So ini kan saya, pertama sekali saya perlukan kapak besi. Sebab kapak besi lagi tahan lama daripada kapak kayu. Kemudian saya dapatkan lagi satu. Kena sebab saya dah tak ada cukup stick tu tadi ataupun batang kayu. So saya kena buat lagi lah batang kayu. Letak kat sini. Kemudian macam mana nak buat batang kayu tadi? Saya tekan sini lah. Kalau tak ingat kita tekan sini je. Okay, saya dah ada papan kayu. Kena lagi satu. Dapat 8. Pedang lah untuk keselamatan. Dan juga kapak lagi cepat kita nak potong kayu nanti. Nak potong pokok. Okey. Cukup tu. Saya pergi dapatkan makanan dulu sebelum saya kelaparan. So, saya akan cari dulu. Okey. Untuk mencari makanan, akan cari haiwan ternakan. So, dalam kes ni saya perlukan lembu. Itu boleh sembelih lembu lah. Basically. Sembelih lembu untuk dapatkan daging dia. Saya potong dia. Dia lagi. So bila saya serang dia akan lagi dah. Tapi itu dia. Dia bagi kita daging raw beef dengan leather, dengan kulit bukan kulit, kulit lah. Okay, kemudian apa lagi? Biri-biri pun kita boleh sembelih. Kambing lah kan. Kambing kita boleh sembelih untuk dapatkan daging. Dan juga satu lagi untuk biri-biri untuk kita buat katil. Okay, dapat daging. Kita serang juga dia ni untuk dapatkan wool ataupun kapas. Kapas ni kita perlukan untuk buat katil kita nanti. Dan katil ni berfungsi sebagai kita punya save point. Save point atau masa kalau kita main game kan, nak save kan, dekat katil ni kalau kita mati dia akan restart balik dekat katil tu. Dan saya perlukan lagi satu kambing biri sebab saya perlu lagi satu kapas untuk buat katil. Kat situ ada village ataupun kampung. Ni yang menarik dia. Kalau dunia kita generate ni, yang baru kita masuk ni, dan ada village, adalah bagus untuk kita pergi kat village ni sebab kebanyakan village dia dah ada sumber yang terus kita boleh pakai. Okey, contoh macam dia dah ada ternakan, dia dah ada kayu, rumah. So kita tak perlu buat rumah. Kalau kita tak jumpa village ni, kita kena buat rumah kita sendiri, lepas tu kita kena buat katil kita sendiri. Okey, tak apa. Kat sini kita ada kampung ataupun yang kita boleh nampak ni ada kawasan pertanian yang orang-orang kampung ni. So kita ada juga orang-orang kampung macam ni. Dia ada orang kampung ni, banyak pertanian. Ni petani lah ni, kebanyakan dia ni. Kebanyakan mereka adalah petani lah. Okay, tapi misal lah kalau kita main game ni, bila kita start tak ada kampung, kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang kita tak jumpa. So kalau kita tak jumpa, nampak yang belah kiri saya tu, nampak ada yang macam dah hitam sikit tepi dia, macam daging. Maknanya saya dah lapar sekarang ni. So lapar, tapi saya kena cari makanan. Daging ni saya boleh makan secara mentah, tapi dia tak efektif macam kalau saya masak daging ni. Okay, saya tengok cari kalau saya boleh cari tempat yang saya boleh masak. Nak masak daging ni. Alamak, saya tertinggal tadi kot crafting table kat sebelah sana. Cuba dapatkan crafting table tu balik. Nampak makin laju saya berjalan, makin jauh saya berjalan, makin lapar saya. Alamak, kat mana tadi letaknya? Dah terlupa sudah. Habislah. Kat mana crafting tadi? Ni telur ayam. Alamak, dah nak malam. Macam saya cakap tadi, kalau malam kita akan nampak zombie akan keluar. Dan zombie ni kita kena lawan dia untuk mengelakkan daripada mati. Okey. Saya kena cepat pergi kat kampung tu. Sebab kat kampung tu sekurang-kurangnya ada cahaya. Nampak saya dah tak boleh lari dah sebab saya punya stamina dah berkurang. So
dalam kes ni tak apa. Saya cuba makan secara mentah. Okay, saya makan daging secara mentah. Dah hanya naik sikit je kalau berbanding saya masakkan lah. Tapi saya rasa cukup untuk setakat saya boleh berlari sampai ke kampung tu untuk saya tidur atas katil dulu. Sebab tanpa katil malam ni, bukan malam ni, waktu malam ni dia akan kekal lah sampai kita kalau kita tak tidur, atau tak duduk dekat tidur atas katil, dunia malam ni dia akan ikut durasi sama lah. Dia akan ambil masa yang lama untuk jadi siang balik lah. Dia akan jadi siang balik, cuma dia ambil masa. Tapi kalau kita tidur atas katil, dia akan automatically jadi siang. Tapi sekarang ni kalau saya tengok keliling, kejap lagi kita akan nampak itu adalah laba-laba dan dia akan serang kita kalau kita dekat dengan dia. Dan bila dia serang kita, nyawa kita akan berkurang lah. Bila nyawa kita berkurang, makin tinggal kosong. Nanti bila nyawa tinggal kosong, kita akan matilah. So kalau kita tengok rapat sikit, contoh kalau saya nampak dia datang ke saya, nampak, oh nampak ada dua pula, nampak dia serang, dia dah serang saya dah. Okay, macam ni saya akan lawan dia balik. So alamak. Oh lama, saya nak mati ni. Kita tengok Guardian ni lawan. Saya ada yang ni kampung ni dia ada apple, saya ambil lah apple dia. untuk saya hidup. So kalau tengok dekat bawah tu, nampak nyawa saya tinggal 2. Dan saya punya kelaparan pun hanya separuh lagi nak penuh lah. Dan untuk pastikan saya punya kesihatan dinaik balik, saya kena pastikan saya punya tahap kelaparan tu penuh. Barulah nyawa saya nak balik. Nampak? Dia bertambah balik. Nampak? Bertambah balik. Jadi 4 dah. Okay, itulah asas dia dah untuk survive dekat survival mode. Ini saya akan ambil katil dia. Saya akan ambil katil dia. Kemudian saya akan tidur lah. Gunakan katil dia. Alamak, tak boleh letak. Okay. Dan saya tidur. Dan lepas saya bangun, terus dari siang kat luar. Itulah kelebihan dia lah. So, sepatutnya katil ni saya kena buat sendiri patutnya. Saya kena ambil dari kambing ni, kemudian kita boleh buat katil. Okay, mari kita buat katil dulu lah. Kita buat katil, kita letak katil ni kat situ balik. Okay. Lepas tadi kita dah ada 2 kapas. Kan kita perlukan 3 kapas untuk buat katil. So saya terpaksa beli salah satu daripada mereka. Dan kapas yang saya perlukan warna putih. Okay, kita dapat daging dan juga kapas. Okay, macam saya cakap tadi, kalau tak jumpa kampung, kita kena buat sendiri. So macam mana nak buat? Keluarkan crafting table kita tadi, letak dia balik, tekan dia, dan kita cari katil dia. Katil. Okay, saya diletupkan oleh creeper. Creeper yang warna hijau tadi saya tunjuk kat awal-awal dalam slide. Okay, kita respawn balik. Tengok kat mana saya respawn. Saya respawn kat tempat yang asal tadi. Kalau kita bernasib baik, sebab saya tak ada barang semua tu hilang. Barang saya semua tu tak ada. Kalau saya bernasib baik, saya boleh cari balik kat kampung tadi. Barang saya mungkin akan masih ada dekat kampung tu tadi. Mari kita tengok kat mana kampung. Kampung tu kat situ. Okay. So sepatutnya tadi, kalau saya tak musnahkan katil tadi, saya akan hidup balik dekat katil tu balik. Tapi sebab saya dah musnahkan katil tu tadi, lepas tu baru saya letak balik, so save point saya dah hilang. So save point saya yang terakhir, lepas saya letupkan, sebab saya diletupkan oleh creeper tadi tu, yang saya sendiri pun tak nampak, saya akan start, nampak ni barang saya tadi. So saya nampak, saya meletup kat sini, tapi saya tak nampak tadi tak nampak lah warna hijau, creeper tu kat mana tadi. Tapi itulah, kalau creeper dia dekat dengan kita, dia akan meletupkan sendiri. Dia akan letupkan diri dia sendiri. Self destruct lah. Macam ni saya boleh dapat balik barang saya. Nasib baik boleh dapat barang semula. Kalau tak, satu kerja dah. Kalau tak, saya kena
Kena lompat lah orang kampung kita ni. Okey, macam saya cakap tadi, kita perlukan ni crafting table. Baik, barang saya cukup ada. Okey, ada 3 kapas. Okey, betul. Okey, kita ada kapas, tak crafting table, dan kita cari katil. Okey, cari katil nampak white bed, 3 kapas, 3 papan kayu. Dan saya boleh buat katil sendiri. So macam saya cakap tadi, kalau kita tak jumpa orang kampung ni tadi, kita kena buat sendirilah. Kemudian kita akan tidur. Macam ni nampak saya dah respawn point is set. So maknanya nanti kalau tiba-tiba lah saya mati kat mana pun, saya akan jerit balik kat sini. Tapi kalau saya musnahkan dia, macam saya buat tadi, respawn point tu dah tak safe. So dia akan pergi kat respawn point yang sebelumnya. Sebelumnya masa awal-awal tadi saya start lah. Tadi kalau saya tak musnahkan katil warna kuning tadi, saya mungkin akan respawn dekat dalam rumah tu. Okay. So ni adalah basic yang kita perlukan. So in this case kita dah ada rumah. Tapi dalam kalau kita tak jumpa kampung ni, kita kena buatlah sendiri kita punya apa? Kita punya mana kopak saya tadi? Kita punya rumah sendirilah. So nak buat rumah, sama ada kita boleh guna kayu ataupun kita boleh guna macam-macam lagi lah. So in this case kita boleh juga guna tanah je kalau nak buat rumah. So contohlah saya nak buat rumah gunakan tanah, saya perlukan lagi banyak tanah sebenarnya. Saya boleh gunakan, saya dapatkan tanah dulu. Satu lagi yang kita cari ialah alang untuk permulaan. So adalah basic, kita perlukan rumah, kita perlukan katil, dan kita perlukan tempat membakar untuk masak dan membakar makanan lah. Okay, saya dah ada ni. So nak senang kita cari tempat yang dah ada gua ataupun dah ada dinding yang terus kita boleh bina dalam dia. Contoh macam dekat sini kan. Mungkin agak bias, sebenarnya dalam ni agak bias sebab tak nampak apa yang berlaku dalam tu. Ataupun saya hanya saya betul korek je lah dekat sini. Contoh saya korek je dekat sini untuk buat rumah saya. Saya buat pintu dia. Okay, saya letak ni. Saya korek lagi dalam, korek lagi. Dan saya buat dia punya dalam ni pula. Okay. Okay. So saya dah ada bilik lah lebih kurang. So saya akan letak saya punya katil kat sini. So saya akan klik kanan dekat dia untuk reset respawn point saya. Kemudian saya akan terus tinggalkan saya punya crafting table kat sini. So senang sikit. Kalau apa-apa nampak, saya terus datang sini balik. Kemudian mungkin juga saya boleh buat pintu. Pintu kat mana pintu? Pintu. Mungkin saya perlukan lagi banyak ni. Cukup tak? Patutnya pintu ada kat sini. Macam tak ada pula. Boleh? Ni pintu. Okay, ada 3 pintu. Dia bagi 3 pintu. So in this case saya akan buat macam ni, kita tambah sikit lah. Bagi dia post sikit. Okay, dan saya bagi dia pintu. Okay, sebablah ni tempat perlindungan kita lah. Kalau macam tadi tak jumpa kampung, kita kena pastikan kita ada crafting table, kita ada kita punya katil kat sini. Kita hanya boleh tidur waktu malam ataupun waktu hujan ribut. Okay, kemudian satu lagi bahan sumber yang kita perlukan untuk pastikan kita boleh survive ialah arang. So arang ni kita kena tempat yang ada batu selalunya. Sebab kat sini saya tak nampak. Kita tak boleh nampak pula kat sini. So tak ada arang kat sini. Saya kena cari tempat yang ada macam batu. Sikit lah. Ini yang menariknya pasal Minecraft ni. Kita kena cari lah bahan apa yang kita perlukan. Arang ni saya perlukan sebab saya boleh buat obor api supaya saya dapat cahaya. Dan kena ingat zombie dengan creeper ni dia hanya akan keluar bila tempat tu gelap. Maknanya kalau kita pergi tempat gelap memang ada banyak potensi lah. Ada creeper dengan zombie. Tu Arnab rasa tadi. Tu Arnab. Laju je. Okay, saya tak jumpa lagi kat mana. Okay, mungkin ada kat sini. Mungkin ada kat sini. Arang. Susah juga kalau tak jumpa arang ni. Dia pun. Okay, arang yang ni. Dan ini pula adalah besi. Bahan mentah besi. Saya nak arang dulu.
Saya potong. Okay. Nampak? Nasib baik ada banyak arang. New recipe unlock. Check your recipe book. Recipe maksudnya adalah kita punya knowledge lah. Dalam game ni, kalau kita start game baru, dia akan macam knowledge lah. Pengetahuan kita tentang dunia tu. Maknanya kalau jumpa bahan baru, kita akan dapat knowledge baru. Apa yang kita boleh bina atau boleh cipta. Ataupun boleh buat menggunakan crafting table kita. Okay, kumpulkan semua bahan. Ada besi juga. Bagus. Okay, saya nak kumpulkan dulu sebelum waktu malam keluar. So, saya boleh buat obor api untuk tambah percahayaan dekat dalam rumah. Okay, ambil juga besi ni. Dah alang-alang kat sini. Ambil dia. Nampak kat atas tu ditunjuk besi, bar besi. Okay, ambil that. Yes. Okay, ini optional lah sebenarnya. Tapi dah lah kat sini, kita ambil lah. Okay, tu je. Okay, enough. Cukup. Okay, cari balik rumah kita. Tak ingat dah kat mana tadi rumah tu. Kat mana tadi? Kat situ rasanya. Ada lapar. Kita makan apple yang kita curi tadi. Lepas ni saya tunjuk juga macam mana kita boleh bakar daging kita tadi. So, kalau macam baru main, kalau tak nak lupa kat mana rumah, bolehlah buat macam bertanda ke apa. Dengan menggunakan tanah tinggi, kita boleh nampak kat mana rumah nanti. Okay, masuk. So, kita pergi crafting table. Kita cari torch. Ni torch. So, maksud dia obor api lah. So, saya letak kat sini dulu. So, saya ada obor api. So, saya letak, contohlah obor saya kat tengah. Dia akan bagi cahaya lah untuk dalam tu. Kemudian saya letak satu kat luar untuk memastikan tak ada zombie yang akan keluar dekat sini waktu malam ataupun waktu gelap. Sebab zombie ni dia akan hanya spawn ataupun dia akan muncul atau wujud bila kawasan tu gelap waktu malam. So, kalau kita pastikan kawasan tu cerah walaupun waktu malam, diorang takkan spawn dekat tempat tu. So, saya dah siap. Dia dah ada. Kemudian satu lagi yang kita perlukan adalah kotak untuk simpanan. Kotak simpanan kita perlukan chest. Okay. Chest adalah untuk kita storage lah, untuk kita simpan barang-barang kita. Kemudian satu lagi yang kita perlukan ialah furnace. Kita tak cukup alamak. Dah malam ke? Dah malam. Okay. Dah nak malam. Belum malam. Dah nak malam. Okay, furnace ni sebenarnya, kalau batu kita boleh ambil cukai batu daripada sini sebenarnya. Daripada lantai kita ni. Ambil batu daripada lantai kita. Sebaik lantai kita adalah batu. Okay, cukup. Dan saya akan dapat furnace. Okay. Furnace. Saya letak dekat sini. Mungkin saya letak dia dekat sini lah. Alamak, terhalang pula tu. Dekat sini. Tak ada tempat lain. Kat atas ni pun okey juga sebenarnya. Dia nak letak pun pening. Tak boleh. Okay, tak apa, saya letak kat sini dulu. Okay, dalam furnace ni apa kita perlukan ni lah, ada bahan bakar. Bahan bakar, kita boleh guna kayu ataupun kita boleh guna arang. So, in this case saya nak bakar, contoh saya nak bakar daging. Letak dulu satu daging, kemudian saya boleh letak satu arang. Dan saya letak lagi satu arang. Dan dia akan bakar lah. Saya dapat cook mutton. Daging kambing lah. Ni daging kambing mentah. Ni daging masak. Dan kalau saya makan ni, dia akan lagi efektif untuk naikkan saya punya kelaparan, hunger tu. So macam ni saya simpan barang saya. Okay, yang saya tak perlukan saya simpan. Contohlah saya simpan. Kemudian satu lagi saya tunjuk ialah untuk dapatkan besi. Dapatkan besi kita ada raw iron. Tapi kita tak boleh guna raw iron ni. Kita kena masak dia lah lebih kurang. Ataupun masak lah. Dan kemudian kita akan dapat iron ingot. Iron ingot ni adalah bahan yang kita boleh guna. Nampak? Banyak resepi dia boleh unlock. Kita boleh buat macam-macam.
Kalau kita tengok dekat sini, kita boleh buat pedang besi, baju besi pun boleh, kasut besi, topi besi, dan itulah asas-asas untuk apa orang cakap, hidup dekat dalam dunia Minecraft. Okay, contohlah, tadi saya cakap kan, kalau ada yang nampak dia kata kalau ada kesaksia sebelah ni, ada dekat dengan rumah kita, kita tak boleh tidur. Kita kena bunuh dia dulu baru kita boleh tidur. Tapi kat sini saya nak cuba matilah dan suruh dia serang saya. Okey. Dan bila saya mati, saya sepatutnya akan hidup balik dekat dalam rumah saya. Saya dah tekan katil tadi. Dan saya akan start balik dekat rumah saya. So itulah asas Minecraft. So inilah benda yang perlu ada untuk start dalam dunia Minecraft. Adakan crafting table, cari kayu, dapatkan crafting table, lepas tu cari batu, lepas tu cari kambing, biri, lepas tu cari arang. Dan itu dah basic. Lepas tu cari makanan lah, bahan makanan sama ada haiwan ataupun tadi kalau kita nampak sebenarnya ada carrot juga lah. Carrot yang kita boleh buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay, itu saja asas Minecraft. Kalau siapa nak Minecraft, macam saya cakap tadi, ramai ada stereotype yang nampak Minecraft game yang senang, game yang mudah hanya untuk kanak-kanak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dia punya prinsip, dia sebenarnya agak kompleks dan memerlukan kreativiti dan daya pemikir yang kuat untuk actually tahu macam mana nak main Minecraft ataupun bermain secara profesional lah. Bukan profesional, boleh gak lah nak kata profesional ataupun lagi efektif. Itu yang menarik Minecraft ni. Macam saya cakap tadi, untuk pendidikan dia sangat-sangat mumpuk sebab kreativiti, kerjasama, pemikiran, menyelesaikan masalah, problem solving. Dan itulah Minecraft untuk pada siapa yang belum pernah bermain Minecraft sebelum ni. Okey, sebenarnya tak nampak tapi saya boleh buka. Okey, itu sahaja untuk sesi kita pada kali ini. Mungkin from time to time saya akan buatlah live stream untuk Minecraft yang saya dah main sebelum ni. Tapi ini adalah kita punya yang pertama lah untuk saya langsung ataupun live dekat FB ini. Okey, itu sahaja pada saya. Okey. Okey. Dan terima kasih semua sebab datang ke sesi kali ini. Dan kalau ada soalan ataupun ada pertanyaan tentang Minecraft ataupun berkaitan sains, teknologi, boleh komen ataupun message saya di Facebook ataupun komen di video di YouTube. Okey. Dan jangan lupa untuk like. Kalau kat YouTube, subscribe lah. Dan jumpa di sesi seterusnya. Mungkin saya akan lebih banyak FB live ataupun maybe lepas ni YouTube live, YouTube live as well lah. Okay, terima kasih, thank you, bye bye.